Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa rizqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam sihat walafiat. Selamat tahun baru Hijri 1445. Saya doakan semoga kita semua dalam lindungan ilahi, diberikan nikmat sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan kerja kita, urusan kita bersama dengan keluarga, urusan anak-anak kita, apa-apa urusan kita doakan sepanjang tahun ini Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala permudahkan. Sebab kita tak tahu sepanjang tahun ni apa peristiwa akan berlaku buat kita, apa ujian akan dilalui ustaz dan tuan-puan. Jadi kita sama-samalah berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, husnuzan dengan Allah, dan kita mohon doa. Ini satu perkara yang perlu kita kena sama-sama lah, membanyakkan doa, minta Allah Ta'ala luaskan rezeki kita, berkati rezeki kita, menjadikan kita hamba yang salih, salihah. Ramai berkalangan kita ada yang tahun lepas diuji. Tahun ini kita minta Allah Ta'ala angkat ujian itu buat kita selama-lamanya. 2 tahun lepas kita diuji dengan COVID dan sebagainya. Tahun ini kita dah bebas bergerak, bekerja, beribadah. Senang kita sekarang ni, alhamdulillah. Kita banyak bersyukur kerana semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan memberikan kepada kita nikmat ini, nikmat keselesaan, nikmat bebas bergerak. Tak ada lagi lah COVID. Cuma ialah berjaga-jagalah. Kalau ada simptom-simptom apa-apa, kita sama-sama jaga, kita kuman tu cepat. Mana kita kena, kalau ada orang batuk ke, ada orang yang rasa sesama sebagainya, kita pakai mask dan sebagainya. Tanda kita takut merebak penyakit-penyakit yang sedia ada tu. Baik, kita dah sampai ayat yang ke-18, ayat ke-18. Sama-sama kita baca surah Al-Mulk. Kita nak ulang kaji sama-sama. Kita baca relax saja sambil kita patuh tajwid yang kita belajar. Maknanya ustaz baca perlahan-perlahan, tak adalah nak bertaranum lebih-lebih, tak ada. Ustaz baca, tuan-puan ikut saja. Mana yang tak ada Quran, boleh ambil Quran. Mana yang rasa nak buka melalui handphone pun terpulang. Tapi kalau boleh melalui Quran yang betul lebih baik, kerana dia rasa lain, feeling dia lain. Kalau handphone ni, kejap dia keluar WhatsApp, kejap dia keluar Facebook, kejap dia keluar TikTok. Dia dah ganggu situasi kita nak baca, dia tak khusyuk. Jadi kita fokus kejap, kita baca sama-sama. Mudah-mudahan usaha murni kita ini dapat mardatillah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Kalau boleh ayat ni, ayat 12 kita genapkan satu nafas. Jangan berhenti kalau boleh, supaya kita nak elakkan terputus makna dia. Ya, kita tulis situ digalakkan habiskan ayat 12 dengan satu nafas. Maknanya habis 11 tu kita tarik nafas sepanjang mungkin. Contohnya fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Tarik nafas. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan kalau boleh kita amalkan, ya, setiap ayat kita amalkan. Habis satu ayat kita ambil nafas semaksimal mungkin, maknanya sebanyak mungkin, supaya kalau berlaku apa-apa insiden dalam bacaan kita tu, kita ada modal untuk kita nak backup suara kita. Tapi kalau kita minyak tak cukup, yang tu dia tumbang tengah-tengah jalan tu. Jadi kalau boleh cuba kita amalkan. Okey, habis ayat 12 kita sambung ayat 13, tarik nafas. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Ini pun nafas perlu panjang. Tapi kita berhenti kat sini lah. Min rizqi, itu sesuai. Tanda atas dia ada apa? Muslimin-muslimat salamia. Apa makna salamia? Maknanya al-waslu aula. Sambung itu lebih baik. Tapi kalau nak berhenti boleh tak? Tak ada masalah. Jangan berhenti sebelum tu, sudah cacat. Berhenti dekat mir rizqi ngam-ngam. Tapi kalau kita nafas panjang, contoh kita ambil nafas, ya, tarik nafas.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Tapi jangan kita tinggalkan dengung nusyur tu pula. Lama terkejar-kejar tengok wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dah kurang dengung dua harakat, tak boleh. Pastikan wajibul gunnah atas nun yang bersabdu. Baik, bagus. Sambung ayat yang ke-16. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Di sini terhenti boleh hasiba, tanda jim. Apa makna jim sini tuan-puan? Mana dia apa? Harus. Harus kita maknanya jawazul waqfi. Harus berhenti. Tanda jim So muslimat take note ya. Kalau tak nampak tanda jim tu maknanya harus berhenti. Ustaz, nak sambung boleh tak? Boleh. Kalau akak kata rasa boleh sambung, dipersilakan. Tapi kalau sambung separuh jalan mati syahid, tak digalakkan, baik kita berhentilah. Selamatkan diri kita daripada kecacatan bacaan kita. Kalau orang Arab dengar pun, dia akan kata, Masya Allah, hajah, Tuan Haji, bagus. Anta baca, no cacat. Tak ada cacat. Tapi dia tak cakap cacat bahasa Melayu. Dia kata, ma fi akhta. Masya Allah, ma fi akhta. Masya Allah, tidak ada kesalahan. Macam tu. Sambung. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Yang ni ayat kita akan nak belajar sebentar lagi. Cuma kita habiskan satu surah lah, supaya kita dapat manfaat bacaan kelebihan surah Al-Mulk. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْ. Safat ni kita buat 6, buat angka 6 sini. Maknanya 6 harakat, tak ada diskaun. Jangan buat safat, tak boleh. Genapkan 6 harakat, tidak ada kurang. Wajib baca sini mad panggil apa ni, mad lazim. Mad lazim mukhaffaf wa muthaqqal kalimi. Saffat. Tak ada baca saffat, tak ada. Sebab kita sambung dengan huruf yang bersabdu. Itu bagi muthaqqal. Muthaqqal ni berat sikit. Sebab kerana huruf mad bersambung dengan huruf yang bersabdu. Saffat. Macam kita baca waladdallin. Waladdallin. Nampak tak? Atas lam yang bersabdu. Tak ada baca waladdallin. Tak. Dallin. So kita genapkan 6 harakat. Take note take note. Kalau boleh kita hafal. Baik. Kita ulang ayat 19. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Ra tebal di hujung jangan kita nampak I nampak ra baris bawah 2 tu. Illa fi ghurur, kita nipiskan ra, tak boleh. Ghurur tebal, sebab kita ikut huruf yang sebelum. Yang ra, ru tu, ra waw depan ru. So kita terikut dengan sebelumnya. Ghurur. Kecuali kabir, itu sebelumnya baris bawah. Basir, qadir, itu nipis ra. Okey.
Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Tuan-puan, kalau nampak baris bawah dua yang tak selari, mesti dia sambung dengan huruf yang perlu kita dengung. Tengok balik. Utuwiwa, tanwin dua bawah sambung dengan waw, idgham. Idgham. So tengok simbol dia, senang je tuan-puan. Kita sambil baca, tak ada nak backup dalam mata saya, baris atas terus ke bawah tu tak sawa, ujung dengung tak dengung, dah ada simbol dia. Baris bawah tu tak selari. Kalau selari, maknanya izhar. Ini Ustaz selalu sering ulang untuk kita lebih kenali. Okey. Ballajju, kita ulang. Ballajju fi utuwin wa nufur. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا. Ini kalau kita ambil nafas mati syahid tengah-tengah jalan. Okey, berhenti kat sawiyah. Ustaz pun kadang-kala memang terberhenti kat situ. Cuba kita sama-sama kita genapkan satu ayat, boleh tak? Tarik nafas melalui hidung, perut biar boroi. Maknanya kita tak makan lagi ni. Mesti perut kita tenaga kuat. Okey, cuba. Ayat 22 1 2 3. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Genap-genap kan? Ngam-ngam kan? Nampak malakul maut tak? Ada yang nampak pucat-pucat. Aku dah rasa macam hari ni hari terakhir ni. Nampak? Habis nafas Ustaz, ngam-ngam. Habis nafas baca Quran tak apa. Mati dalam iman. Takut habis nafas tengah duk tarik, makan teh tarik ke, makan mi celuk ke apa ke, tengah duk mati. Itu mati. Kalau mati sempat mengucap tak apalah. Tapi kalau mengaji Quran, kebanggaan. Mati dalam sujud, kebanggaan tak? Kebanggaan. Mati baca Quran, kebanggaan. Kalau boleh ustaz pun nak mati dalam keadaan ustaz mengajar Quran ke, ustaz imam ke, kita nak husnul khatimah. So bukan aib bagi kita kalau kita baca Quran, kita tersalah dengan tak sengaja, itu bukan aib. Yang aib bagi kita, Allah Ta'ala kurniakan nikmat buat kita, semua nikmat yang kita dah dapat rasai, tapi kita tak bersyukur kepada Allah dengan bacaan Quran. Kita tak nak bagi masa untuk Quran. Ini yang aib bagi kita, malu, memalukan. Ya, baik. Sambung. Maknanya tadi kita genap cukup nafas, mana cukup nafas. Kalau kita ambil nafas cepat, confirm kita akan berhenti dekat sawiyah, atau akan berhenti kadang-kadang afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman. Berhenti kat situ aman lah. Yang kalau jangan berhenti amai kalau sambung. Aman kalau kita terberhenti. Take note, kalau kita terberhenti dekat ayat amman, berhenti dekat nun yang mati biasa. Jangan, bila kita sambung dia jadi idgham, tak sambung dia matilah. Amman. Jangan duk ahda ammai. Amai pun dia. Bunyi macam panggil kat amai. Memanglah bahasa Melayu boleh tak boleh lah panggil kan. Mai tak apalah, tapi itu nama. Ini Quran. So dalam tuturan kita pun bahasa Melayu pun, kalau kita terberhenti tempat yang tak sesuai, dia terputus makna dia. Tak berapa nak kemas. Pastikan. Okey, kita dah genap satu nafas. So kita take note kat sini, tulis je kat situ, kalau boleh nafas tu biar ekstra. Saya rasa surah Al-Mulk ni semua ayat-ayat dia semua panjang-panjang. So kalau boleh jangan kita jadi habit. Ada setengah orang dia habit, asal baca je dia nak berhenti. Dia nak cepat-cepat, dia nak cepat sambung, dia nak cepat semua, tapi tak kena dengan tempat dia. Maka di sini kita tengok setiap ayat
genapkan ayat tersebut dan ambil nafas dengan secukup mungkin. Maknanya kita ambil nafas ekstra dan perut kita biar rasa macam kembung ada angin. Rasa baju kita macam nak bedah ni. Rasa. Sebab apa? Kita tarik nafas melalui hidung dan kita biar kembung dalam perut kita supaya ada tenaga. Okey. Macam kita nak swimming lah. Cuba kita tak ambil tenaga. Selam je dah muncul dah kepala kita ke atas. Kenapa? Tak cukup nafas. Sama juga kita baca Quran, asal mengaji je terberhenti. Teknik tu salah, bukan kita yang semput. Sebab kita masih muda lagi. Baik. Sambung. Ayat, kita nak habiskan satu surah ni dulu, lepas tu kita ulang kaji balik ayat ke-18. Ayat 23, sambung. Kita ambil nafas yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Sekali lagi Ustaz ulang. Kita nak baca ke ayat kedua, plan B. Plan A, genap satu nafas. Plan B, berhenti dekat sa lam ya tu. Contoh, قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dia bila kita dengar, kita berhenti tempat yang sesuai, rasa macam tepat je. Tapi kena tengoklah, ada tanda tak? Kalau tak ada tanda, Quran muslimin muslimat, elakkan berhenti, habiskan terus. Tapi kalau ada, kita ambil yang ada lah, lagi bagus. Okey. Apa makna salam ya saya sebut tadi? Muslimat, apa makna salam ya? Apa tanda wakaf tu? Apa nama jenama dia? Nasi Pattaya lah Ustaz. I nampak yang tu je Ustaz. Ayam FC Kaping S lah Ustaz. Nampak yang tu sekarang ni timing dia Ustaz. Otak tak berjalan Ustaz. Tak apa. Saya tahu semua. Tapi kita kan sebulan sekali jumpa. Kalau tak ambil, tak kaut ilmu yang saya bagi, yang basic, simple ni, nampak simple tau. Tapi suatu hari nanti tuan-puan akan rasa, ya Allah betul lah, aku belajar dengan Ustaz Karim dulu, aku ingat juga sikit-sikit, tak banyak pun, ada juga pengisian. Itu yang dinamakan wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang beri manfaat. Ya. Saya tak ada paksa tuan-puan ngaji dengan saya. Tak paksa pun. Dan tak ada siapa pun bagi mengadap saya. Kalau tempat lain dah mengadap lama dah ni. MBI tak mengadap lagi. Masa tengok uping muka-muka korek-korek semua ni. Segan saya. Amin lah. Amin. Ni Koreah pun tak, Amin pun tak, mana satu yang nak ni? Semua orang kata, Masya Allah ni Koreah ni. Dah Ustaz, habis tu kita nak apa? Bila kita takut, bila tanya hukum hakam, tak jawab. Semua tak. Susah lah. So kita kena jadi macam wonder pet kerja sama. Apa yang penting? Kerja sama. Ustaz nak kita sama-sama kerja sama, sebulan sekali kita jumpa. Ya. Sekejap aja kita sebulan tengok Ustaz pergi haji dah balik dah. 14 hari pergi haji dah balik. Macam-macam cerita. Jadi rasa macam umpama peluang kali yang kedua lah, boleh berjumpa lagi kita. Tak adalah pergi, ada yang pergi tak balik-balik, meninggal kat sana. Ini masih lagi Tuhan bagi roh. Maka saya kena menjalankan tugasan saya bersama dengan staf MBI, cuba buat yang terbaik. Dan staf pun nawa itulah nak belajar betul-betul. Saya berbesar hati untuk nak mengajar, walaupun kita basic ya, tak ada kita ambil homework apa, tapi ingat pesanan Ustaz. Okey, sambung. Ayat 24. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. So tanda yang mana yang anda dengar-dengar tu, kalau Quran sendiri take note, garis je.
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. tarik nafas. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Ustaz, nak berhenti kat mana Ustaz kalau nafas saya mati syahid tengah-tengah jalan? Au rahimana. Jangan rahimano pula. Rahimano, tak rahimana, senyum. Rahimana. So take note kat situ lah. Itu emergency faman yujirul kafir, ni sambung kat situ. Sambung. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ustaz nak berhenti jugalah Ustaz sini. Kat mana? Kat mana? Tawakkalna. Tapi kalau boleh Ustaz nak latihkan tuan-puan, genapkan. Genapkan. Tapi kalau rasa macam tak boleh juga ataupun tersilap teknik ambil nafas tak cukup, okey, berhenti dekat tawakkalna paling tepat. Okey. Habiskan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Boleh ya? Alhamdulillah. Dah kita baca surah Al-Mulk. Pejang celik. Malam ni kalau kita tertidur pun kita dah baca surah Al-Mulk. So amalkanlah surah Al-Mulk tiap-tiap hari, baca surah Al-Mulk. Kalau boleh hafal. Itu kita bagi cerita, kalau boleh kita cuba hafal satu ayat sehari, 30 hari 30 ayat. Baik. Surah Al-Mulk, apa fadilat dia? Ulang kaji. Ialah semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada seksa kubur, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita keredaan. Allah Ta'ala redha buat kita, ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tentang surah Al-Mulk ni, dia bercerita tentang azab kubur, macam mana. Jadi kalau kita dengar rasa macam groan dan sebagainya, semoga kita ni ditambahkan kepercayaan kita kepada Allah, dan manusia tak kira Ustaz Karim ke siapa atas muka bumi akan diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tengok ayat surah Al-Mulk ayat kedua. Baik, kita masuk pada kupasan tajwid ayat yang ke-18. Okey. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ, waw lembut, la lembut, qad ada sini qaf q tebal. Jangan kita baca walaqad, tak boleh. Walaqad kadzdzaba. Cuba. Walaqad kadzdzaba. Kita lantunkan dal qalqalah sini. Walaqad kadzdzaba. Dia duduk di tengah-tengah kalimah tu, qalqalah sughra, qalqalah kecil. Walaqad, kita kena melantunkan dal, jangan walaqad kadzdzaba, tak boleh. Walaqad kadzdzaba, qalqalahkan dal sikit. Cuba. Walaqad kadzdzaba. Cuba. Kalau kita tak praktis, tak sebut, dia tak jadi. Dia kena cuba juga. Kazzaba ke kazzaba? Keluar lidah ke tak keluar lidah? Keluar lidah. Panjang ke pendek? Mengikut kemahiran kita lah. Kalau muslimat rasa macam I dah latih dah okey dah ni, jalan akak, tak ada masalah. Tapi kalau akak sila sebut duk walaqad kazzaba, kazza dulu, lidah keluar kemudian, tak boleh kak. Ada orang tak pernah baca, dia baca macam ni, walaqad kazzaba, kazza, lepas tu baru keluar lidah kemudian. Tak boleh lah, dia kena serta-merta. Walaqad kazzaba, kazzaba. Cuba. Ya. Kemungkinan kita rasa berat kali pertama, tapi lama-lama itulah huruf dia.
Ustaz, rasa macam tak sopan dah Ustaz. Keluar lidah, jelas lidah. Dah memang huruf Arab macam tu. Ya, okey. Tapi seronok bila kita dah tahu, kita dengar esok imam betul baca macam ni, pergi Mekah, dengar dalam YouTube, rupanya betul lah. Ustaz Karim bukan dia reka. Semua qari dalam YouTube baca kazzaba, keluar lidah. Cuma kalau kita masih tak pandai lagi, keluar lidah panjang sikit tak apa, biar rasa tempias. Orang belakang kata macam hujan. Ada hujan ke hari ni? Rupanya kakak kat belakang tu first time sebut terkeluar alio lebih sikit contohnya. Tak ada masalah. Yang penting kita praktis. Okey. Walaqad kadzdzaba allazina. Dua sini zal tuan-puan, pastikan. Jangan walaqad kadzdzaba allazina, dua tak boleh. Keluar dia dua-dua. Walaqad kadzdzaba allazina. Cuba. Min qablihim. Okey, min qablihim di sini. Nun mati jumpa dengan qaf. Apa hukum dia di sini? Ikhfa hakiki. Tanda dia senang je. Nampak nun yang tak berbaris, confirm dia sambung dengan huruf yang perlu kita dengungkan. Ingat, setiap nun mati tidak ada baris atasnya, berjumpa dengan huruf-huruf tertentu, mesti dia kena dengung. Kecuali, ingat, kecuali nun mati ada atasnya bulan sabit, itu confirm sambung dengan huruf yang ada izhar. Ulang kaji. Huruf izhar ada berapa? Alamak, jang. Kat mana ni? Alamak, Quran siapa lah ni, tak ada ni. Aduh, dia harap macam tu. Memang terterap jawab dia. Kan Ustaz cerita itu hari, huruf izhar ada berapa? Huruf izhar halqi ada berapa? 6 dalam rangkaian. Alamak, rangkaian pun tak ingat. Ni mesti confirm ni ramai yang sarapan roti canai, sarapan nasi lemak. Dia otak kita tengah hari beku dah, tak boleh dah. Dia jam. Apa dia? Huruf izhar halqi ada 6 dalam rangkaian al-hain kha'ahu. Saya rasa 60 kali pun saya dah sebut ni. Satu hari nanti saya nak suruh tutup pintu kat belakang, suruh Suzy interview. Siapa nak keluar kakak sana, izhar dulu. Lulus. Tak lulus duduk hafal. Sampai depan pun tutup juga lelaki. Lelaki sini kita suruh tak ada Ustaz Rizal. Ustaz Rizal tak datang hari ni. Tak adalah, saya usik je. Kalau betul-betul macam ni, bulan depan tak ada orang dah, saya rasa. Al-hain kha'ahu, 6 huruf. Al iaitu hamzah ghain mati, hain ha pedas, kha a hu ha marbutah ataupun ha bulat, ha simpul. Okey. Mana? Di sini nun mati jumpa dengan qaf, ikhfa. Jadi kita kena ingatlah, yang tadi kalau nun mati jumpa dengan huruf-huruf lain, kalau ada bulan sabit, maknanya izhar. 6 huruf, dah tolak ada 6 huruf. Baki lagi, sini huruf ikhfa hakiki. Berapa huruf ikhfa semua? Yang izhar pun tak hafal, langsung hafal ikhfa. Ikhfa lagi banyak. Ikhfa berapa semua? 15. Ingat tak? Siapa ingat? Angkat tangan. Alamak, Ustaz ni main tembak je. Balik haji semangat pula Ustaz Karim ni. Tak, memang saya tanya. Boleh siapa teka boleh? 15 huruf Cuba. Tak apa Tumpah-tumpah tak apa. Seorang kata satu juzah, seorang lagi kata saddaka. Fathiq, datadhin, syadzin. Sekali lagi. Satu juzah. Satu jim, satu jim, za, 4 harakat, 4 huruf dah. Sad, daka, fathiq, qaf, da, tadhin, syadza atau syadzin. Berapa huruf semua? 15.
Itu yang sebut satu-satu huruf tu rangkaian. Kalau bait syair lagi panjang. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. Tambah lagi sedikit. Taubat lahum, tak boleh hafal. Saya pernah sebab je tu. Perempuan pun ikut juga kat masjid tu. Saya kata, taubat lahum. Aku Ustaz macam Melayu lah Ustaz. Ikut sudah. Kata, taubat lahum tak boleh hafal. Betul lah Ustaz, tak boleh hafal 15 huruf, panjang. Tapi kalau kita buat homework, seronok. Sampai drive daripada rumah nak ke pejabat, hafal 1 juzah dulu cukup lah, jangan tamak. Ni nak hafal serentak memang tak boleh hafal. So muslimat saya bagi homework tuan-puan. Homework ikhfa, izhar berapa huruf? 6 huruf. Ikhfa 15 huruf. Hafal je 1 juzah. Jumpa dengan kawan, dengan Kak Noh, Assalamualaikum Kak Noh, 1 juzah. Dia pun sedekah. Apalah, biar sama-sama gila nak belajar tajwid, tak ada masalah. Lama-lama semua dah hafal. Betul. Ini saya cerita lah sampai kita belajar gurau-gurau lawak-lawak sikit. Okey. Kita tengok di sini min qablihim. Di sini qaf dengung 2 harakat, tak boleh kurang. Qablihim. Ba di sini qalqalah, surah tengah-tengah kalimah. Qablihim, min qablihim. Okey, tengok balik di sini mim mati. Kan Ustaz sebut tadi nun mati kan? Sekarang ni kita jumpa mim mati pula. Ada 2 jenis. Satu nun mati, satu mim mati. Mim mati pun ada hukum dia juga. Tu lain pula cerita. Kita ulang kaji juga. Mim mati. Ustaz nak tanya ni, standby. Buka share Google. Standby je. Tanya. Mim mati jumpa dengan fa atas mim, ada bulan sabit, perlu dengar tak? Ustaz dah cerita tadi, setiap nun mati ataupun mim mati, kalau ada bulan sabit atas dia, confirm dia izhar. Senang cerita lah, macam tu lah. Kita ambil satu simbol. Kalau kata setiap mim mati, nun mati, ada bulan sabit atas dia, akak-akak tuan-tuan tak payah dengung. Tahu mazhab apa, hukum apa kemudian, kita kira kemudian. Yang penting tuan-tuan tak dengung sudah. Ya. Kalau nak kira panjang lebar, yang tadi pun tak hafal, tambah yang ni pula ni, lagilah kita pening kepala. Ustaz, hukum apa sini Ustaz? Siapa boleh bagi jawapan sini? Mim mati jumpa dengan fa, izhar syafawi. Berapa huruf izhar syafawi semua? Kita belajar itu hari. Yang ni yang paling mudah, yang bilangan yang paling banyak, tapi yang paling mudah. Kalau orang tanya Ustaz, hukum mim mati ada berapa jenis hukum dia? Ada 3 Ustaz. Pertama, setiap mim mati berjumpa dengan mim. Ni ulang kaji yang kali berapa Ustaz tak tahu juga. Dah berapa ni, kalau kaji cari kat buku-buku banyaknya, aku dah tulis dah, lupa. Ni ingat sekali lagi. Mim mati jumpa dengan mim, idgham mithlain saghir. Ada orang kata idgham idgham mimi. Betul ke? Yang saya belajar idgham mithlain. Senang dah, jangan kita reka lebih sikit. Kita ambil yang hukum dia betul-betul. Jangan kita nak reka. Ada orang tu dia reka, masuk periksa, tulis situ, apakah hukum mim mati jumpa dengan mim? Dia kata hukum mim mati jumpa dengan mim sedih. Sebab mim pertama mati, jadi mim kedua sedih. Jawapan dia salah. Dan ustaz tu bagi markah, bagi suku markah je. Kenapa ustaz bagi suku markah, ustaz tak bagi full 1 markah? Bagi kerana dawat. Sian pula. Dia buat lawak kering nama dia. Tak kena tepat dia. Mim mati jumpa dengan mim, jadi mim sedih. Betul juga. Mim mati dia atas pahaman dia, mim mati jumpa dengan mim, memanglah mim kedua bersedih. Memanglah, tapi tak tepat. Jangan buat jawab macam tu. Kau dah periksa kat mana-mana esok, aku ingat kata Ustaz Karim je lah, riwayat Ustaz Karim. Jangan, saya tak ajar tuan-puan macam tu.
Okey, ingat. Setiap mim mati jumpa dengan mim, idgham tanda semula. Ni tak tahu kali berapa tanda semula. Pertama, idgham mithlain saghir. Tuan-tuan tanda. Yang kedua, setiap mim mati jumpa dengan ba. Nama dia ikhfa syafawi. Semua syafawi. Pertama tadi idgham mithlain saghir, mim dengan mim. Mim plus mim, mim plus ba, ikhfa syafawi. Pasti bersyafawi tau. Kalau tak dia confuse. Sebab tak ada di sana yang mim, yang nun mati ikhfa hakiki. Itu lain. Nah, dia banyak jenama kereta ni. Ustaz selalu sebut. Kan? Honda Civic tapi hybrid. Ada 3 jenis. Tak sama. Ada Honda Civic 1.8. Ada 2. Macam tu lebih kurang lah. Maknanya dia ada kod dia. So kita kena ingat kod yang ni. Mim mati jumpa dengan mim, idgham mithlain saghir. Ustaz tanya pula bulan depan sama juga ambil Quran orang lain pula. Tengok Quran kakak lain pula lagi. Pasal bukan kita tak ada take note dengan buku kita betul-betul. Okey. Mim mati jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Okey. Yang ni paling mudah. Ustaz sebut tadi. Min qablihim fa kaifa kana nakir. Ini ayat ni nampak pendek. Kupasan dia tu perlu pada kita kena kupas balik sudut hukum hakam kita supaya kita ulang kaji balik apa kekurangan kita tadi. Okey, di sini mim mati jumpa dengan huruf apa? Fa. Daripada huruf ikhfa, bukan. Daripada huruf izhar syafawi. Okey. Ustaz nak tanya muslimin muslimat. Huruf izhar syafawi ada berapa semua? 26. Ingat, 26. Perlu sebut satu persatu ke? Tak. Cuba jawab macam ni. Huruf izhar syafawi ada 26 huruf kecuali ba dengan mim. Senang. Jadi kalau orang tanya huruf izhar syafawi ada berapa? Ada 26. Masya Allah akak ni, Masya Allah Abang Haji bagusnya, hafal semua. Iya. Apa dia? Ta, sa, sin, sa, sampai subuh tak habis. Apa? Senang je jawapan dia. Ialah huruf izhar syafawi ada 26 huruf kecuali ba dengan mim. Pandai-pandailah abang kira sendirilah. Itu huruf dia. Tapi kalau abang nak tulis juga ataupun abang nak sebut juga, tak apalah, sebutlah. Iaitu apa ni? A, ta, sa, ja. Setakat mana kita boleh hafal. Tapi kalau nak ringkas, mudah saja. 26 huruf kecuali mim dengan ba. Ingat, tolak dua tu je. Mim dengan ba. Okey. Tengok di sini. Min qablihim fa kaifa kana nakir. Fa kaifaka. Di sini tuan-puan, saya nak pesan. Kadang-kala kita sebut makhraj fa ni dia bunyi macam pelak Melayu kita. Pakai pakana nakir, pakai pakana nakir. Betul? Ustaz, saya tak nak gigil Ustaz. Kadang-kadang orang-orang dah berumur, dia baca pakai walaqad kataballazina min qablihim pakai pakana nakir. Bukan Ustaz palawak. Pasal kita heja tu tak betul. Ya? Afalam yasi afalam. Afalam yasi afalam fa. Afalam. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Dalam Quran ada satu ayat tu, Syekh Imam Masjid Nabawi dia ajar saya, Abdul Karim, pastikan fa, pastikan ain tu biar jelas. Wa fa'alta ain, wa fa'alta fa'lataka fa'ain pula, lataka allati fa'alta. Berapa kali? 3 kalimah sini. Jadi kalau kita tak mahir dalam huruf fa, dia jadi pa. Kita tak mahir dalam huruf ain, dia jadi a. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, semua salah. Goyang habis ke laut semua bacaan. Sedangkan bacaan dia wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Macam tu. Susah kan? Tapi kalau kita latih selalu, seronok. Sebab apa? Ini bahasa ahli syurga.
Kita dekat syurga esok cakap Arab. Staf MBI kat syurga nanti jumpa dengan akak, Assalamualaikum Ustaz Abdul Karim, ana staf al-belakang tiang je. Apa? Al-belakang tiang. Oh, Arab celuk nama dia. Cakap Arab ya, tak mustahil. Tak mustahil. Amin lah. Amin. Kita kat syurga esok, amin. Telekong tak payah basuh, baju tak payah basuh. Semua dah ceria dekat syurga, tak ada dengki dah. Naik pangkat, turun pangkat tak ada. Semua sama kat syurga. Nak makan ayam FC, nak makan ayam apa, makan je, kenyang. Tak payah bagi tandas dah, sedawa je, kenyang, lapar balik, makan lagi kita. Tak ada kencing manis, tak ada go out, tak ada dah, semua tak ada sana. Makan je. Tak ada dah vaksinasi, tak ada kat sana. Hospital tak ada dekat sana. Jangan risau. Ni kita bab syurga. Seronok tak? Seronok. Maka kita kena ikutlah apa yang ada dalam Quran, belajar betul-betul. Seperti mana sahabat mengaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam keadaan zon selesa macam ni tak menikmati sebenarnya. Masa sahabat dulu tak ada pakai apa ni? Katatib. Katatib ni maknanya ada yang tulis dengan cerita-cerita sekarang ni dekat Somalia, kat negara-negara yang susah, dia tulis dengan papan tau. Kat papan, dan dia hafal. Dia okey dekat papan tu. Habis papan tu ambil papan lain pula. Hafal 30 juzuk. Susah. Sambil baca lalat kat mulut, tuan-puan. Dia. Kita satu lalat pun tak ada. Tapi kita tak nak. Dia keadaan zon selesa. So kita kena muhasabah sama-sama, bersyukur apa yang kita ada. Kita boleh mantapkan bacaan kita kalau kita azam betul-betul. Tak ada beza ya. Bahkan kita lagi istimewa. Baik, sambung. Fakaifa kana nakir. Kaf pun lembut sini, nakir. Di sini kita tengok balik nakir. Nakir di sini tebal ke nipis ra? Nipis. Okey? Cukuplah. Hari ini kita belajar satu ayat, tapi dia punya satu ayat ni banyak kupasan ustaz ulang kaji. Saya rasa ulang kaji tu amat penting. Kalau nak kejar satu ayat, 3-4 ayat saya huraikan 1 jam, boleh pergi sampai ke ayat yang ke-20, 21. Tapi kualiti tak ada lah tuan-puan. Kita nak mana satu? Kualiti ke tak kualiti? Kalau nak cepat habis, kita kejar, boleh. Jumpa 2 bulan lagi, habis surah Al-Mulk. Tapi bila saya suruh baca seorang-seorang, banyak yang masuk longkang, langat tiang, macam-macam lah. Jadi kalau boleh, saya nak tuan-puan lebih ingatlah apa yang ustaz ulang kaji. Sebab ustaz tak dapat nak dengar seorang-seorang baca. Tapi saya ingat satu hari nanti bila kita dah khatam ni, perjumpaan kita, yang nak mengadap dengan ustaz nak baca pun silakan. Boleh tak? Boleh? Anda berani? Jawab, tepuk dada masing-masing. Tapi ustaz tak pernah marah. Tanyalah anak murid mana yang belajar dengan saya. Saya tak pernah marah anak murid. 5 kali sangkut pun saya akan senyum. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buka mata hati dia nak belajar dengan saya. Kenapa saya nak tutup hati dia? Ada setengah-setengah guru, dia syadid, dia tegas, dia marah. Itu terpulang pada cara guru masing-masing. Tapi saya, time saya mengajar, saya jarang nak marah anak-anak murid saya. Sebab apa? Sebab hidayah tu dah Allah Ta'ala berikan. Jangan kita tutup. Cuma saya nasihatkan, tunjuk ajar balik. Sebab setengah-setengah anak murid, dia tak boleh lah mengaji dengan Ustaz Karim, terlalu lembut, tak marah langsung. Ada setengah-setengah murid, dia tahan, dia boleh tahan marah, tahan pukul, tahan marah. Ada anak murid je macam tu, dia nak guru yang tegas, terpulang. Tapi bagi saya nak sederhanakan. Yang ada ini je sahaja. Kalau saya garang dengan keadaan baca jauh macam ni, hanya saya dengan 2 handphone ni sahaja, dan ngetiang tu dengan ustaz kita. Yang lain semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak datang dah. Kenapa? Kenapa tidak ada benda yang menarik antara kita nak berkomunikasi? Ini saya cakap dengan secara jujur, muslimin muslimat, kalau niat nak belajar, Allah Ta'ala permudahkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Ta'ala berikan kebaikan sekiranya kalau kita nak kebaikan, nak ni ilmu yang halal, ilmu yang baik. So take note dah, take note kat handphone, take note kat mana-mana, supaya tak hilang ilmu yang saya tunjuk ajar tuan-puan. Saya rasa kita dah banyak dah
belajar sebenarnya, tapi masih lagi dalam keadaan lemah. Bila saya tanya interview huruf-huruf, masih lagi rasa macam gagal dalam sebutan huruf-huruf yang basic. Tetapi ingat, yang mana Ustaz sebut tadi tu, semua majoriti ada setiap muka surat. Jadi kalau kita boleh hafal simbol dia, kita termasuk pada golongan orang yang muqassir. Muqassir ni orang yang tak bersungguh-sungguh. Sayanglah, sayang. Sebab apa? Sebab ramai yang di luar sana yang mati kalau boleh nak hidup balik nak mengaji Quran. Tapi kita yang keadaan yang macam ni, kemungkinan kita tak ambil berat. So tuan-puan rahmati Allah, nasihat daripada Ustaz kepada tuan-puan, bila saya pernah lalui tak pandai belajar, tak suka tajwid, tapi bila kita dah pandai sikit-sikit, lama-lama kita tengok dah macam bukit dah. Tengok-tengok alhamdulillah banyaknya aku dah belajar dengan Ustaz Karim, berjang-celik. Tapi itu tuan-puan yang rasa nilai sendirilah. So kalau rasa tak cukup dengan Ustaz, tuan-puan kena tambah lagi ilmu kat luar. Sekarang ni banyak ilmu yang melalui YouTube, melalui live, melalui apa sahajalah. Tanya je, ketuk je hati kita, nak belajar atau tidak, nak bersungguh atau tidak. Sangat mudah sekarang ni, belajar online kan, mudah nak belajar. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada nafsu dan syaitan. Sampai ayat ke-18 cukuplah. So nakir di sini kita nipiskan ra, nakir bukan nakir, nipiskan ra. Wallahu alam. Ada soalan apa-apa ke? Kalau ada soalan apa-apa boleh. Surah Al-Mulk sambil-sambil drive, buka je YouTube, boleh sambung dengan kereta, sangat bagus. Tak ada sambung dengan kereta, beli earphone ke yang ada daripada tu, bubuh sambung kat telinga kita, bawa hafal. Lama-lama boleh hafal. Mana yang selesa kita, tok guru, syekh-syekh mana yang kita suka dengan irama dia, pilih. Kalau tuan-puan nak dengar bacaan Ustaz pun pilih kat YouTube ada. Buka je Ustaz Karim Al-Makki surah Al-Mulk. Ada bacaan ala Syekh Masyari, ada Ustaz baca ala lagu Jiharkah. Pilihlah nak mana satu selera. Sambil-sambil duduk dengan anak, ini guru mak ni, Ustaz Karim belajar dengan mak. Oh, anak apa belajar dengan Ustaz Karim juga? Ipin. Cerita-cerita supaya kita ni dapat manfaatkan sama. Walaupun saya dulu rasa macam tak layak, rasa macam mustahil, kenapa Ustaz Karim masuk dekat Ipin. Tapi saya ingat ini dakwah, so kita kena nak tarikkan anak muda ngaji Al-Quran. Alhamdulillah ramai yang mengaji Quran melalui Ipin. Ustaz surat mengajar surah-surah solat dan kisah-kisah. Yang penting kita tinggalkan kebaikan untuk masyarakat dan untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami, ampunlah segala dosa ibu bapa kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan kami ahlul Quran, jadikan kami hamba-hamba yang rajin membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Walhamdulillahirabbil alamin.